Ini cikgu nak konti topik gerakan jatuh bebas. So kita kenal dulu, kita tahu dulu, kita faham konsep dulu apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas. Okey, cikgu bagi situasi yang dekat ni cikgu lukis sebelah lah. Korang boleh je refer nota, tapi cikgu tak nak refer nota tu supaya korang follow jalan cerita cikgu. Okay, jalan cerita dah ni. Explanation cikgu . So, untuk gerakan jatuh bebas, dia ada dua situasi . Sebab kenapa cikgu bagi dua situasi itu untuk membezakan antara gerakan jatuh bebas dengan bukan gerakan jatuh bebas. Okey, kita ada dua situasi, iaitu satu situasi kita ada dua objek . Dua objek, satu katakanlah shilling, 10 sen. Satu lagi bulu ayam. Bulu ayam dengan duit shilling ni, nampak tak 10 sen ni? Dia dijatuhkan, ini kita panggil sebagai ruang vacuum. Apa itu ruang vacuum? Ruang vacuum ni di mana ruang yang tak ada udara, dia kosong. Kalau bahasa mudah kita panggil kedap udara . Okey, kalau macam bekas Tupperware ke bekas isi makanan lah, kalau dia kedap udara, kita isi makanan ke biskut kat dalam tu, nanti dia tak lemau. Tapi kalau bekas tu tak kedap udara, maksudnya udara boleh masuk, lama-lama dia lemau sebab udara boleh masuk dekat dalam biskut ke dalam makanan kita . Jadi ruang vacuum tak ada udara, oksigen ke karbon dioksida semua tak ada. Manakala yang kedua ni cikgu bagi ruang terbuka . Ruang terbuka ni contoh macam dalam bilik. Okey, kita ada duit shilling juga, 10 sen dengan bulu ayam. Okey, dua-dua ni kita jatuhkan serentak, dua-dua situasi ni lah. Ni duit shilling, kita jatuhkan pada masa yang sama. Korang, aku ke benda, ada ke bulu ayam warna hijau, tak kisahlah . Kita jatuhkan pada masa yang serentak, sama-sama jatuh. Okey, apa yang kita perhatikan ialah dekat dalam ruang vacuum ni, dua-dua objek ni akan sampai dekat permukaan serentak. Dua-dua akan jatuh serentak. Manakala dekat ruang terbuka, duit shilling jatuh dulu, bulu ayam ni dia jatuh lambat. Okey, kenapa? Kenapa ada berlakunya situasi macam ni? Okey, sebabnya dalam ruang vacuum, cikgu cakap tadi, tak ada udara. Okey, dalam istilah lain yang lebih mudah kita nak faham, bila tak ada udara maksudnya tak ada angin. Jadi dua-dua ni, duit shilling dengan bulu ayam ni, dia tak ada rintangan udara. Kita panggil kat sini kan. Rintangan udara tak ada. Tak ada rintangan udara. Tak ada angin. Okey, manakala dekat ruang terbuka ni, dia ada angin. Angin yang bertiup. Okey, tekan ni angin. Angin yang bertiup. Okey, so duit shilling jatuh dulu sebab dia, jisim dia lebih besar. Ni jisim M . M lebih besar. Manakala bulu ayam ni, M dia lebih kecil. Disebabkan duit shilling ni yang jisim dia lebih besar, dia boleh mengatasi rintangan angin. So rintangan angin tu tak bagi kesan lah dekat dia. Dia boleh jatuh ke debuk walaupun angin tolak kan. Angin tolak dia boleh jatuh ke bawah. Manakala yang shuttlecock ni, kita panggil apa? Shuttlecock pula. Bulu ayam ni, okay, bila dia nak jatuh je, kejap lagi angin datang, tiup dia naik balik. Dia nak jatuh je, angin datang, tiup balik. Tiup, naik balik. So dia lambatlah nak jatuh. Disebabkan jisim dia yang kecil, jisim bulu ayam tu yang kecil, jadi rintangan udara ni dapat mengatasi jisim dia. So, dalam situasi ni, yang objek jatuh dekat dalam ruang vacuum ni, kita panggil dia sebagai jatuh bebas. Manakala yang ini, bukan jatuh bebas lah. Bukan jatuh bebas. So, apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas tu? Okey, jatuh bebas bermaksud objek yang jatuh, dia dipengaruhi oleh tarikan graviti sahaja. Dipengaruhi oleh tarikan
graviti. Okey, selain daripada perkataan tarikan graviti, sometimes kita tukar juga jadi pecutan graviti. Pecutan graviti adalah G. G sama dengan 10 ms negatif 2 ni. Dia banyak nilai antara 10 ms negatif 2 ataupun 9.81 ms negatif 2. Itu ialah pecutan graviti. Jadi selagi kita berada di ruang di medan graviti bumi, selagi itulah kita akan mengalami pecutan yang sama. Tak kisah tinggi mana korang lompat, selagi berada dalam ruang atmosfera ataupun dalam medan graviti bumi. Okay, medan graviti itu apa? Okay, katakanlah ni bumi. So dia ada kawasan, cikgu boleh katakan dalam ruang atmosfera lah. Dalam ruang atmosfera ni dia ada medan graviti. So selagi kita berada dalam medan graviti bumi, kita lompatlah setinggi mana pun dia akan jatuh balik ke permukaan bumi. Jadi itu ialah medan graviti tu, dan medan graviti tu ada pecutan lah. Okey, kenapa ada pecutan? Jadi kita tengok tengok situasi yang lebih jelas lah. So sekarang ni cikgu nak korang faham apakah itu jatuh bebas. Okey, baru kita tengok. Okey. Jatuh bebas merujuk kepada objek yang jatuh disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti bumi sahaja, graviti sahajalah. Jadi dia tak dipengaruhi oleh jisim, tak dipengaruhi oleh bentuk dan tak mengalami rintangan udara ataupun geseran. Jadi dekat sini cikgu cakaplah dia dipengaruhi dalam vacuum ni, dia dipengaruhi oleh tarikan graviti sahaja. Yang ini dia dipengaruhi oleh jisim. Okey, so bila ada jisim, kita tengok kat sini. Cikgu terangkan sikitlah, masuk sikit ni, kita tak belajar lagi. Kejap lagi pun kita belajar. Okey, bila objek yang ada jisim dan ada tarikan graviti ataupun pecutan graviti, dia akan mengalami berat. Berat dengan jisim berbeza. Berat adalah W. Berat sama dengan jisim darab dengan pecutan graviti. So, jadi menyebabkan berat duit shilling tu jadi lebih besar. So, bila berat duit shilling lebih besar, dia boleh mengatasi rintangan udara tadi. Manakala bulu pelepah jisim dia kecil. Walaupun tarikan graviti dia sama, tapi rintangan udara dia boleh mengatasi jisim dia. Itu menyebabkan dia terawang-awangan lah. Macam tu. Okay, jadi dalam rajah di atas, duit shilling dan pelepah jatuh pada kadar yang sama dalam vacuum walaupun jisim duit shilling lebih besar. Ini menunjukkan bahawa kedua-duanya dalam keadaan jatuh bebas sebab dia jatuh dipengaruhi oleh tarikan graviti sahaja. Manakala di luar vacuum yang ni saya cakap ruang terbuka tadi, duit shilling jatuh lebih cepat berbanding bulu pelepah. Kenapa? Kerana daya graviti yang bertindak ke atas duit shilling mampu mengatasi rintangan udara. Okey, daya graviti tu sama juga dengan W. Okey, kenapa sama? Kita KIV dulu soalan ni, nanti cikgu explain dalam bab daya, dalam topik bawah-bawah ni sikit lah. Tak masih lagi dalam bab 2 tapi bawah tajuk yang selepas ini. So nanti korang highlight kenapa daya graviti duit shilling tu lebih besar. Kalau cikgu terlupa explain, boleh remind cikgu balik Okay, jadi now kita tengok pecutan graviti. Sebab tadi cikgu asyik mention dia pecutan graviti. So apakah pecutan graviti? Okay, seperti yang cikgu explain tadi, selagi kita berada di ruang medan graviti bumi, kita akan mengalami daya graviti. Daya graviti itu apa? Daya yang menarik semua objek ke pusat bumi. Sebab tu kita lompat macam cikgu cakap tadi lah. Kita lompat ke, kita baling bola ke baling apa, dia akan jatuh juga ke permukaan bumi disebabkan oleh daya tarikan tadi. Okey, kita belajar kan? Sekolah rendah dah belajar. Daya ada beberapa jenis. Ada daya tarikan, daya tolakan. So dalam kes daya graviti, dia ada daya tarikan lah. Okey, objek yang jatuh dalam medan graviti akan mengalami pecutan. So pecutan dia tu kita kenali sebagai pecutan graviti. Pecutan graviti tu, okay, kita tengok. Nilai pecutan graviti, simbol pecutan graviti ni G selalu kita belajar sebelum ni pecutan simbol dia A. Kali ini pecutan graviti simbol dia G. A ni ialah acceleration kalau bahasa Inggeris. G ni ialah gravitational acceleration. Pecutan graviti itu dia mention, dia gunakan simbol sebagai G. Iaitu pecutan graviti ataupun gravitational. Betul ke ni? Acceleration.
pecutan graviti. Nilai dia constant. Selagi kita di permukaan bumi, pecutan graviti kita adalah constant. So berapa nilai pecutan graviti? Tadi cikgu dah bagi 10 ataupun 9.81. Okey, kenapa ada perbezaan kat situ? Okey, nilai pecutan graviti berubah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kerana bentuk sfera bumi tidak sempurna. So siapa yang rajin follow Instagram Datuk Dr. Syed Muzaffar? Kenal tak? Siapa Dr. Syed Muzaffar? Kau kenal tak? Siapa tak kenal? Baru first time hari ni dengar. Syed Muzaffar tu siapa? Semua kenal Senyap ni. Kita tak kenal je. Ada yang kenal tak Syed Muzaffar siapa? Tak ada? Senyap. Okey, yang tak tahu cuba cari. Cikgu tak nak cerita lagi. Korang cari dulu. Siapa Dr. Syed Muzaffar? Okey, dia cakap bahawa bentuk bumi ni dia bukan macam bola. Bola ni sfera. Dia lebih kurang macam bentuk telur burung unta. Maksudnya dia bukan perfect sfera. Dia sedikit macam bujur. Tapi bujur dia tak jelas lah. Tapi kalau kita nampak dia bukan perfect sfera lah. Okey, kenapa? Cuba tengok gambar rajah dekat bawah ni. Tengok jarak daripada pusat bumi ke kutub utara ialah 6350 km. Manakala pusat bumi ke garisan khatulistiwa ke diameter bumi ni ialah 6732. So tak sama. Dia ada perbezaan sebanyak lebih kurang 22 km. Jadi disebabkan jarak dia dengan pusat tak sama, menyebabkan pecutan graviti dia a bit different. Kalau kutub utara 9.83, dekat garisan khatulistiwa 9.78. So dekat sini akan berbeza jugalah. Dia di antara 9.83 dan 9.78. Jadi saintis mengambil nilai purata, iaitu dia ambil G ni sama dengan 9.83 tambah 9.78 bahagi 2. Okay, dapat berapa? Berkira. 9.83 tambah 9.78 bahagi 2. Berapa dapat? Betul tak? 9.805. Ni ada orang ketak ni dalam kelas cikgu ni. Senyap ni semua. Dapat 9.805. Ataupun kita bundakan kepada 2 tempat puluhan jadilah 9.81 ms negatif 2. Ataupun bundakan lagi dapat juga 10 ms negatif 2. Okey, so kalau dalam exam nak pakai yang mana? Okey, pertama utamakan soalan bagi yang mana? Kadang-kadang dalam kertas soalan dia tak bagi nilai G tapi korang tengok dekat page depan kertas soalan tu dia ada senarai formula, dia ada senarai pemalah. So tengok dekat situ dia bagi G dia berapa. Kalau soalan tak bagi, dekat kertas soalan tak bagi, terpulanglah korang nak pakai 9.81 ke 10, dua-dua diterima. Okey, lagi satu, kalau macam soalan objektif, boleh cuba dua-dua, cari mana jawapan yang hampir lah dengan dia. Nak 9.81 boleh, nak ganti 10 pun boleh. Jadi cari jawapan yang hampir. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, jadi kita nak tengok penyelesaian masalah melibatkan situasi jatuh bebas. Okey, cikgu explain dahulu. Okey, untuk penyelesaian masalah melibatkan jatuh bebas ni, kita guna formula yang sama dengan formula persamaan gerakan yang sebelum ni. Yang ni, V sama dengan U tambah AT persamaan pertama. S sama dengan UT tambah 1/2 AT square persamaan kedua. V square sama dengan U square tambah 2 AS 3 dan 4. Guna formula ni sahaja. Buat kaedah yang sama macam sebelum ni cikgu ajar. Kita keluarkan maklumat. So daripada maklumat tu kita tengok mana formula yang lebih sesuai, guna yang tu. Okey, tapi kena take note beberapa Cikgu explain dulu sebelum kita nak guna ni. Okey, dalam kes objek jatuh bebas, S ni sama juga dengan H. Sebab dalam situasi ni dia tak cakap sasaran, dia tak cakap displacement, tapi dia melibatkan height, iaitu ketinggian. Sebab tu kita gantikan dengan H. Tapi kalau dalam penyelesaian masalah, kalau korang nak letak S pun is okay, tak ada masalah. Tapi kena ingatlah S tu mewakili
ketinggian. Dan A, pecutan mewakili pecutan graviti. Okey, kita nak tengok beberapa beberapa syarat lah untuk menggunakan G, menggunakan V. Okey, sebabnya bila kita tahu syarat ni, sebab dalam soalan dia tak akan bagi pecutan apa, macam kita buat bersama gerakan sebelum ni kan. Dia akan bagi pecutan berapa. Yang ni dia memang tak akan bagi pecutan. Sebab cikgu dah cakap dah, pecutan dia sama dengan G, iaitu 9.81. Jadi korang kena tahulah apa-apa objek yang dia jatuh ke, yang kita baling ke atas ke, automatik A dia adalah 9.81. Jadi sentiasa, maksudnya kita sentiasa ada nilai pecutan. Jadi mana-mana formula yang melibatkan pecutan boleh gunalah. 1, 2, 3, 4 ni tak boleh guna lah maksudnya. Sebab dia tak ada aim. Okay, tengok situasinya Jadi apa-apa yang berkaitan dengan jatuh, dia jatuh bebas, dia sama ada kita baling objek ke atas ataupun baling objek ke bawah. Okay, tengok satu-satu. Situasi dia ke sebelah juga. So cikgu nak korang follow. Okay, katakan kita ada satu bola, kita baling ke atas. Lepas tu dah baling ke atas, of course dia akan jatuh balik. Okay, kita tengok situasi dia baling naik ke atas ni. Dia naik ke atas semasa objek dibaling ke atas. Okay, U dia bergantung lah. U dia kalau dia cakap sebelum tu dia pegun, pegun. Tapi U ni biasanya soalan akan bagi, dia bukan pegun. Sebabnya dia ambil kira U tu masa dia tengah dibaling ke atas. So U ada something nilai dia. A, tadi cikgu cakap A sama dengan G. Tapi dia adalah negatif G. A sama dengan negatif G, iaitu negatif 9.81 ms negatif 2. Okay, kenapa kena letak negatif? Ingat kalau objek dibaling ke atas, A dia negatif. Kenapa A negatif? Sebab bila kita baling ke atas, kita melawan tarikan graviti. Kita tahu ni bumi, tarikan graviti semua ke arah pusat bumi kan. Tapi yang ini dia melawan gerakan daripada, maksudnya dia menjauhi pusat bumi. Jadi bila dia menjauhi pusat bumi, G dia adalah negatif. Okey. Itu je lah dua syarat. Okey, bila baling sampai ke puncak ni, tempat yang paling tinggi ni, bermaksud S dia maksimum. Ataupun H dia maksimum. Bila H maksimum, had laju dia, okey, kat sini kita letak V dah. V dia kosong. Kenapa V kosong? Apa-apa objek bila kita baling dia ke ataupun dia bergerak pada ketinggian yang paling maksimum, dia memang akan stop dulu baru dia jatuh. Okay, contoh macam buaian buaian ke bandul ke. Kan kita ada bandul, kita ayunkan dia di tempat yang paling tinggi dia bergerak daripada A dia pergi B. Bila dia sampai dekat B ni, dia akan stop kejap. Dia stop dulu, baru dia patah balik ke bawah. Lepas tu dia naik pergi dekat C, dia akan stop kejap, baru dia pergi A. Semua objek macam tu. That's why tempat yang paling tinggi, ketinggian maksimum V dia adalah sifar. So bila dah V sifar, automatik A sifar lah. Sebab kita assume dia tak bergerak. Dia tak bergerak, tak ada pecutan lah. Gitu Okey, bila dia dah baling ke bawah, okey, U ataupun V dia, kat sini dia macam gini kalau kita balingkan ke atas, dekat tengah-tengah ni, ini adalah had laju awan. Had laju awan ni ada satu nilai kat sini. V ni, bila dia sampai puncak terlebih tinggi, ini adalah V. V dia kosong. Okey, tapi kalau dia baling ke bawah, kalau dia bergerak ke bawah, V ni dah automatik jadi U. U dia ada kosong. So dia jatuh ke bawah, V dia ni ada nilai. Manakala A dia adalah sama dengan G, iaitu 9.81 ni nilai dia positif. Bukan negatif. Sebab apa positif? Sebab dia bergerak ikut arah daya graviti bumi. Okey, jelas kat situ? Okay, kita buat penyelesaian masalah soalan. Satu objek yang pegun dilepaskan dari sebuah jambatan. So maksudnya dia daripada tempat atas
Jadi kat sini cikgu nasihatkan bila korang tengok soalan je, lukis. Lukis lebih mudah nak faham dan boleh relate yang tadi cikgu explain. So bila dia baling buah jambatan, dia daripada tempat tinggi, dia jatuh ke bawah. Dari tempat tinggi tadi cikgu cakap U dia, so dia kira had laju awal lah. U dia mesti kosong. A dia adalah 9.81, kat sini pun dia dah bagi lepas tu, okay, dia bagi kat sini, tiba di permukaan air dalam masa 3 saat. T 3 saat, soalan dia nak ketinggian. Ketinggian adalah S. So tengok formula tadi, kita ada UAST, UATS. UATS. So nombor 2 lah kan. So pakai formula S sama dengan UT tambah 1/2 AT square. So yang ni cikgu rasa tak ada masalah sebab ini matematik sahaja. Okay, tengok soalan nombor 2, contoh nombor 2. Sebiji batu dibaling ke atas. Okay, kita baling ke atas. Dia kata dengan had laju awal U adalah 10. Jadi baling ke atas A dia adalah negatif 9.81. Kira ketinggian maksimum yang dicapai. Kita tengok maksimum maksudnya dia nak S bila V dia kosong. So kita ada UAVS. Pakai formula dia. V square sama dengan U square tambah 2AS. Okay, ni pun tinggal masukkan dalam formula. Okay, yang B dia kata masa yang diambil untuk batu kembali ke kedudukan asal. Okay, kalau dia kembali ke kedudukan maksudnya dia naik ke atas, kita balingkan ke atas. Lepas tu, dia patah balik jatuh ke bawah. Dia nak T dia berapa kat sini. Untuk cari T ni, dia sama juga dengan T yang 1 tambah T2. Ataupun T tu sama juga dengan 2T1. Sebab jarak dia sama kan. Jadi korang boleh guna nilai yang sama ni, cari T dia berapa. Lepas tu, darabkan dengan 2. Sebab 2 kali pergi, betul? Patah balik. Gitu Okey, cikgu bagi soalan untuk korang cuba jawab. Lepas tu, kalau tak ada masalah, cikgu rasa kalau korang bagi cikgu lah, kalau korang dah faham persamaan gerakan linear yang sebelum ni, ini insyaAllah senang sahaja. Cuma faham konsep A dengan G tu sahaja. Okey. Okey, buat contoh 3 soalan. Contoh 3, okey. Sekejap cikgu screenshot sekejap. Yang lain-lain tu tak perlu buat. Yang lain-lain tu kita dah buat dalam tajuk persamaan gerakan. Okey, ingat formula dia apa? Tadi cikgu bagi. V sama dengan U tambah AT. Boleh tengok balik dalam nota sebelum ni. S sama dengan UT tambah 1/2 AT square. V square sama dengan U square tambah 2AS dan S sama dengan 1/2 U tambah V darab T. Okey, kejap. Cikgu nak remind, nak ingatkan satu tips dia. Okey, macam soalan B ni, dia nak kita kira masa kan. Seboleh-bolehnya, jangan macam soalan A ni kita dapat nilai sesaran. Okey, untuk soalan B ni, seboleh-bolehnya korang jangan pakai formula yang ada sesaran. Sebab apa? Sebab sesaran ni kita cari sendiri, bukan soalan bagi. Okey, kenapa cikgu tak bagi guna? Cikgu tak galakkan lah, bukan cikgu tak bagi guna, cikgu tak galakkan. Sebab kalau andai kata korang buat careless, salah kira ke apa, tiba-tiba sesaran ni dapat jawapan dia salah. Bila sesaran salah, masa yang B ni pun akan efek salah juga. Jadi guna formula lain yang tak ada kaitan dengan sesaran ni. Ada 4 formula kan. Carilah yang lain-lain. Okey Jadi sambung buat yang tadi. Okey, buat contoh 3, nanti cikgu bagi soalan lain tambahan. Okey, now di bab ni bagi cikgu selepas ni dah mudah lah. Tak macam awal. Banyak formula, banyak konsep kita nak faham kan. Ni inertia ni paling simple. Okey, apa itu inertia? Inertia bukan inertia. Inertia. Kalau bahasa Inggeris, dia tukar
S tu jadi T. Inertia. Okey, apa itu inertia? Secara definisinya dia adalah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan yang pegun atau gerakkan dengan laju seragam dalam garis lurus. Baca bla 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 ni kau tak faham kan? Okey, maksudnya dekat sini kalau objek tu tengah pegun, dia nak kekalkan keadaan pegun dia. Ataupun kalau objek tu tengah bergerak dengan had laju seragam je dia boleh kira had laju bertambah ada pecutan tak boleh. Ni kita ambil kes pecutan dia sifar. Sebab kalau objek pegun V kosong, pecutan pun sifar. Kalau V malar pun sama, pecutan dia pun sifar. Kita ambil kes inertia ni hanya berlaku kalau pecutan dia sifar. Kalau pecutan dia malar ke negatif tu tak boleh, takkan berlaku inertia. Dia dekat sini sebab tu dia cakap sini, objek tu dia nak kekalkan keadaan pegun dia ataupun dia nak kekalkan keadaan dia dengan bergerak dengan laju seragam. Okay, macam mana dia nak kekalkan macam mana? Apakah efek inertia dia? Sorry. Situasi yang okey, kita tengok situasi yang melibatkan inertia. Contohnya, duit shilling ni kita letak atas cardboard, kita tarik cardboard ni dengan serta-merta ataupun dengan laju yang tinggi. Jangan tarik slow-slow Okey, kenapa tak boleh tarik slow-slow? Sebab kalau dia tarik slow-slow, dia takkan berlaku perubahan mendadak. Inertia ni hanya berlaku kalau dia ada perubahan mendadak. Kalau perubahan yang perlahan, yang malar, dia akan follow. Dia boleh follow kita. Tapi kalau perubahan mendadak, dia tak nak. Dia nak kekalkan keadaan dia. Macam kita lah. Manusia kan, normal lah, lumrah kan. Tiba-tiba je nak ubah, mesti kita tak boleh. Tiba-tiba je cakap, okey hari ni cikgu nak buat ujian. Mendadak kan. Mesti kita banyak berungut. Tapi kalau cikgu dah bagi tahu, okey minggu depan ada buat ujian ataupun bulan depan ada ujian. Kita dah ready dah. So sama dah juga dengan inertia ni. Okay, jadi apa yang buat? Kita tarik cardboard tu dengan serta-merta dengan cepat. Apa yang berlaku? Duit shilling tu akan jatuh dalam gelas. Kenapa dia jatuh dalam gelas? Sebab dia nak kekalkan kedudukan dia dekat X ni. Cikgu katakan sebagai kedudukan dia dekat X. Tapi bila kita tarik cardboard, dia masih lagi nak kekalkan keadaan dia dekat X. Tapi cardboard tu dah tak ada platform untuk dia berada. Jadi secara tak langsung dia akan jatuh dekat dalam apa benda ni? Gelas tu Okay, tengok situasi yang kedua ni selalu berlaku. Contoh bila kita naik motor ke, kita naik kereta ke, katakan kereta tu tengah pegun. Bila kita pegun, tiba-tiba ayah awak ke mak awak masuk. Dia tekan minyak tekan minyak mendadak. Apa yang berlaku? Kita akan tersentak ke belakang. Kenapa kita akan bergerak ke belakang? Sebab kita nak kekalkan keadaan kita kat belakang tu. Tapi kereta dah bergerak ke depan, kita masih nak kekalkan dekat belakang. Itu yang menyebabkan kita tersentak ke belakang. Tapi kalau mak awak masuk minyak, tekan minyak atau ayah tekan minyak perlahan, takkan berlaku inertia tu sebab cikgu cakap lah, dia hanya berlaku bila perubahan mendadak. Jadi dekat situ, objek tu tadi dia nak kekalkan keadaan dia. Keadaan dia macam mana? Macam awak tadi, awak nak kekalkan keadaan awak yang tengah pegun dekat tempat X tadi. Bila kereta bergerak, awak tak nak ikut. Tak nak ikut tu yang menyebabkan kita tersentak ke belakang. Okey, ataupun kereta tengah bergerak ni dengan laju seragam. Tapi kalau kereta pecut takkan berlaku Dia hanya bergerak dengan laju seragam, awak bawa 80 je. Tiba-tiba ada ayam melintas, kucing melintas, dia terus tekan brake. Apa yang berlaku? Kita akan tersentak ke depan. Kenapa kita tersentak ke depan? Sebab kita nak kekalkan gerakan kita laju seragam tadi. Kita nak terus nak kekalkan, tapi tak boleh. Dia ada berlaku perubahan mendadak. Sebab tu kita akan ke depan. Okey, lagi. Lift. Okey, lift dia bergerak perlahan, tiba-tiba dia stop dekat tingkat 2 katakan Dia naik ke atas,
bergerak kat tingkat 2, kita rasa macam melambung sikit. Sebab apa melambung? Sebab kita nak teruskan bergerak naik ke atas. Okey, itu adalah contoh-contoh situasi berlakunya inertia. Okey, inertia ni dia dipengaruhi oleh jisim. Kalau jisim objek tu besar, maksudnya inersia dia besar. Bila inersia dia besar, dia sukar nak ubah dia punya gerakan dia. Okey, kita tengok situasi satu ya. Contoh kita ada 2 baldi ni. Satu baldi kosong, satu baldi penuh. Awak pun tolak. Tolak dia, lepas tu dia berayun. Tiba-tiba kita nak stop dia, nak stop mendadak kan. Nak stop mendadak, yang baldi kosong kita pegang sebelah tangan je, dia dah terus stop. Tapi baldi yang penuh ni, kena peluk kuat-kuat kan. Kena bagi daya yang kuat, baru dia boleh berhenti. Kalau yang punching bag tu, kalau kita peluk dengan kita sekali melayang kan. Sebab apa? Sebab jisim besar dia kita suka nak ubah gerakan dia. Kita suka nak ubah dia punya inersia dia. Okey, yang kedua ialah troli. Ni siapa yang selalu pergi shopping komplek teman mak dengan ayah dia. Selalulah alami situasi ni. Contohnya, waktu pergi, troli kosong, tak ada barang. Siap boleh drift kan? Boleh apa? Ambil, orang kata ambil lap. Buat drift lagi. Tak ada effect, tak ada apa-apa. Okay, tapi bila troli tu penuh, kita nak belok pun susah kan? Nak kena kawal. Belum lagi tayar troli tu rosak. Lagilah susah nak kawal. Sebab apa? Jisim besar, inersia dia besar. Okay, lagi ialah contohnya kapal terbang. Kapal terbang ni dia punya landasan dia sangat panjang. Ataupun kapal terbang tu sendiri pun besar. Kenapa besar? Sebabnya kapal terbang ni jisim dia besar, jadi inersia dia besar, jadi kita susah nak stopkan dia. Okay, bila dia mendarat, dia nak berhenti, kita susah nak stop dia. Apa yang berlaku, dia kena ambil lajak lah, ambil masa untuk dia ubah gerakan dia secara perlahan-lahan. Ataupun kita nak kurangkan inersia, sebab tu kita buat landasan dia panjang, jadi sempatlah dia nak berhenti. Okay, lagi apa lagi? Oh, itu je cikgu bagi. Lagi apa? Cuba kau fikir. Contoh macam masa ni, ini aplikasi inersia lah bagi cikgu. Lalu orang cakap, orang yang tak belajar fizik dia kata, kenapa nak belajar fizik bukan nak jadi saintis ke nak jadi engineer. Okey, bagi cikgu bukan tunggu jadi saintis, jadi engineer je boleh belajar fizik. Masa kita drive, semua orang akan drive. Maksudnya sebab orang tak belajar fizik lah dia tak tahu nak adapt benda tu. Okey, contoh situasinya, katakanlah okay, kita dekat jalan utama nak masuk Selekoh dekat sini. Di tengah-tengah pembahagi jalan. Kita nak masuk Selekoh dekat sini. Lalu kalau ni sebelum katakanlah kereta kita duduk sebelah sini. Kita nak masuk sini, sebelum kita masuk sini kita kena tengok belakang dulu. Ada tak kenderaan? Jalan clear tak? Tak adalah kat belakang ni, andai kata belakang ni ada trailer ke, ada lori tangki ke, pergilah masuk sini, tak pasal-pasal lori ni ataupun trailer ni terpaksa brake mengejut. Bila dia brake mengejut, disebabkan inersia dia, jisim dia besar, inersia dia pun besar, menyebabkan dia susah nak berhenti. Bila dia tak berhenti tu menyebabkan dia terbalik, dia terlanggar orang. Dia dapat tu dah bagi cikgu lah. Pun kena belajar fizik. Setiap hari ada je konsep fizik sekeliling kita kan. Cuma kita tak tahu nak relate dia je. Okey lagi satu. Kat sini cikgu tak masukkan pun. Tengok tak ada. Ni cikgu bagi aplikasi lah. Sebenarnya masuk dalam buat aplikasi yang tu. Okey, kita tengok kebaikan inersia. Untuk mengeringkan payung basah, kita putarkan. Okey kan, ni payung. Payung ni basah. Ni biasa orang selalu buat ni. Korang akan putarkan payung ni, lepas tu stop. Serta-merta kan? Stop payung. Kenapa kena stop? Okey. Bila kita putarkan, titisan air hujan ni akan ikut berputar. Tapi bila kita stop, titisan air hujan tu masih lagi kekal nak berpusing. So bila dia kekal nak berpusing, dia tak ada platform untuk dia duduk, automatik dia akan jatuh ke tanah. Lama-lama air tak adalah kering lah. Macam gitu
Okey, nak keluarkan sos cili daripada botol itu apa? Tolak ke bawah, naik atas. Tolak ke bawah, naik ke atas. So bila kita gerak naik, nanti sos tu pun akan ikut gerakan tu disebabkan inertia, lama-lama dia akan mengalir. Bila dia mengalir, mudahlah kita nak tuang sos tu. Okey lagi, untuk mengetatkan kepala tukul, pegang kayu diketukkan. Okey, katakan ni tukul, atasnya ada kepala kan. Kita ketuk kat bahagian bawah ni, ketuk-ketuk. Kenapa? Bila kita gerak naik atas, kepala dia ni akan sama-sama ikut. Lama-lama dia akan isi-isi kat belah dalam. Dia akan lagi ketat. Okey, keburukan inertia. Kenderaan berat sukar diberhentikan secara tiba-tiba menyebabkan ia balik tadi cikgu cakap dan merempuh kenderaan lain. Kita akan tersungkur apabila tersepak tunggu kayu. Kenapa kita tersungkur? Sebab kita kena bergerak, berjalan. Tiba-tiba ada kayu, tunggu kayu yang menghalang gerakan kita. Jadi kita akan masih lagi nak kekalkan gerakan kita. Itu yang menyebabkan kita tersungkur ke hadapan. Okey, penunggang motosikal akan terhemban ke hadapan sekiranya diberhentikan secara tiba-tiba. Okey, kita tengok pula cara mengurangkan inersia. Okey, penggunaan beg udara. Beg udara akan mengembang apabila berlaku pelanggaran. Okey, jadi kita tahu bila berlaku pelanggaran kita akan terhemban ke hadapan dan kebarangkali kita akan berlanggarlah dengan dashboard. Jadi bila ada beg udara tu menghalang kita daripada terhantuk dengan dashboard. Jadi tak ada mengurangkan kecederaan lah maksudnya. Kata saya terhentak ke steering ke dashboard ni kita boleh mengurangkan kecederaan. Okey, lori tangki minyak ni pernah keluar exam Selalu jugalah. Kat sini tangki di dalam lori tangki dibahagi kepada beberapa bahagian kecil. Kita nampak besar kan? Macam ni. Padahal dekat dalam dia ni ada tangki yang kecil. Sama juga lori kontena yang dia angkat dekat pelabuhan besar macam ni. Tapi dalam ni dia dah asingkan kepada kotak-kotak yang kecil. Kenapa dia buat macam tu? Okey, sebab andai kata, okey, dia ada dua. Lori ni dia ada dua. Satu lagi nampak tak? Dia ada gap dekat sini. Gap ni yang pertama dan dia bahagikan kepada apa tadi kita kata? Kepada bahagian yang kecil. Okey, kenapa? Okey, bila kita berhenti, katakanlah lori ni brake mengejut. Bila brake mengejut, andai kata dia punya tangki ni sebesar-besar ni menyebabkan jisim dia lagi besar Bila jisim dia lagi besar, dia akan mengalami inertia lebih besar. Maksudnya tangki ni akan bergerak ke depan, terhemban ke depan dengan lebih lajak lah, lebih ke depan lah berbanding kalau kita bahagikan kecil-kecil. So setiap tangki yang kecil tu, jisim dia kecil, bila jisim kecil, inertia dia kecil, so dia akan bergerak sikit je. Dia masing-masing bergerak sikit, jadi boleh mengelakkan daripada tangki ni melanggar kepala lori tu. Okey, dan yang kedua dia kata ada struktur keluli ataupun ada gap dekat sini. Jadi kalau benda ni bergerak, tadi kan cikgu cakap dia akan bergerak. So bila dia bergerak, dia tak melanggarlah pemandu ni, tak melanggarlah kepala lori tu. Jadi takkan memudaratkan pemandu lori tu. Okey, penghadang kepala pula. Sebab bila kita break, kita akan pergi ke depan dan terhentak ke belakang kan. So kebarangkalian kalau benda tu berlaku mengejut, dikuatiri kita punya leher kita akan patah ke apa ke. Itu pun mengurangkan kecederaan. Dan tali pinggang, tahu tali pinggang ni kita tak boleh tarik mengejut. Bila tarik mengejut dia menyebabkan dia akan buat kita statik dekat kerusi kita kan, bersandar kat belakang. Jadi boleh mengelakkan kita daripada terhemban ke depan ataupun macam cakap terpelanting lah keluar kot cermin depan kan, ataupun melanggar dashboard ke apa ke. Itu sistem keselamatan. Okey, lagi satu. Kalau orang kena kejar dengan lembu ke kerbau ke kenderaan yang jisim dia lebih besar daripada korang ni, selalu keluar exam dia suruh bagi cadangan. Okey, apa yang kita buat? Kita lari dalam bentuk zigzag. Tapi kalau kena kejar dengan haiwan yang jisim dia lebih kecil daripada korang, contohnya anjing, jangan lari zigzag. Kenapa kena lari zigzag? Okey, kes yang lembu tadi, kenapa kita kena lari zigzag? Sebabkan jisim kita yang lebih kecil, jadi kita lebih mudah nak ubah arah. Sebab inertia kita kecil. Tapi lembu tu jisim dia besar, menyebabkan inertia dia besar, jadi dia sukar nak ubah arah. Jadi mungkin dia akan lajak sikit ke depan. Bila lajak ke depan, jarak dia jadi lebih besar lah.
Kalau jadi lebih besar, dia akan lambat nak kejar kita. Tapi kalau kita kena kejar dengan anjing, contoh tadi anjing dia punya inertia dia lebih kecil daripada kita sebab jisim dia kecil. So dia lagi mudah nak ubah arah dia berbanding dengan manusia yang kena kejar ni. Dia anjing ni selalu kena buat apa? Banyak pokok lah kot kan? Ataupun terjun ke sungai. Gitulah kot. Dia selalu soalan kan bagi kena kejar dengan kerbau lah. Tak pernah lagi cerita pasal anjing. Sebab anjing jisim dia kecil. Dia soalan dia selalunya haiwan yang lebih besar. Okey, ada soalan tak pasal inertia ni? Cikgu nak bagi soalan latihan dulu. Pasal inertia. Dia tak ada apa pun soalan ni. By inertia ni tak ada pengiraan, tak ada apa. Dia cuma bagi situasi, lepas tu dia suruh kita tentukan yang manakah adalah menggunakan konsep inertia, yang manakah antara berikut inertia dia paling besar. Itu je. Cikgu bagi latihan ni supaya korang familiar. Cikgu tengok soalan sekejap. Okay. Dalam bab fizik ni, kita ada beberapa hukum gerakan Newton. Hukum gerakan Newton. Ataupun Newton's law of motion. Kenal tak Newton siapa? Nanti korang cari Okey, Newton ni ada 3 hukum dia. Ada yang first pertama, hukum gerakan Newton pertama, kita tulis full lah. So kadang soalan tanya, hukum gerakan Newton pertama. Newton pertama ni cikgu tak sure cikgu masukkan dalam nota ke tak, macam tak perasan tadi. Hukum gerakan Newton kedua. Dan ketiga. Hukum gerakan Newton ketiga. Ni kedua. Atas kedua, bawah ketiga. Kedua, ketiga. Okey, yang ni ada Newton first law of motion. Newton's first law of motion. Newton ni bagi banyak sangat law dia. Second and third. Okey, untuk inertia, dia adalah hukum gerakan Newton yang pertama. Ini inertia. Inertia. Yang kedua adalah berkaitan dengan daya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan momentum. Okey, insyaAllah lepas ni kalau sempat kita buat momentum. So korang ingat ini. Sebab soalan dia akan bagi situasi, lepas tu dia cakap nyatakan hukum Newton berdasarkan situasi yang tu. Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga. Okey. Jadi yang ini kalau cikgu rasa macam tak ada, korang highlight lah yang ni salin lah kat mana-mana kat sebelah nota tu ke. Okey, jadi untuk soalan tadi, soalan inertia.